Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Roizat, Datuk Nur Hayati Rosli dan Dr. Hisham Shah. Sidang khas ini ialah untuk Kementerian Kesihatan untuk menerangkan unjuran terkini bagi wabak COVID-19 di negara kita. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan situasi terkini unjuran nilai R bagi penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Untuk makluman, nilai R0 dalam konteks ini adalah merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan sesuatu wabak di dalam masyarakat, iaitu secara puratanya berapa ramai individu yang boleh dijangkiti oleh kes yang dikesan positif ataupun host virus tersebut. Misalnya jika nilai R adalah 4, ini bermakna bahawa setiap seorang kes positif boleh menyebarkan penyakit ini kepada 4 orang yang lain, iaitu bergantung pada satu tempoh kebolehjangkitan. Rantaian penularan ini akan terus secara mendadak exponential surge sekiranya tiada usaha dijalankan untuk menghentikannya. Jadi nilai R pada sela masa seterusnya boleh menurunkan sekiranya langkah-langkah pencegahan yang tepat dijalankan secara berterusan bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Menurunkan nilai R kepada kurang pada 1 secara berterusan akan membantu mengakhiri sesuatu wabak. Kementerian Kesihatan telah memberi pemakluman kepada umum mengenai nilai R ini daripada semasa ke semasa. Pada permulaan Perintah Kawalan Pergerakan pada 18 Mac 2020, nilai R0 ketika itu adalah 3.5. Nilai R ini telah berjaya diturunkan sehingga 0.3, iaitu susulan impak positif tindakan yang telah diambil oleh kerajaan serta pematuhan oleh rakyat Malaysia kepada Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu SOP dan yang telah diperkenalkan. Sebagaimana diunjurkan pada 16 Julai 2020, kita berjaya menurunkan kes kepada sifar. Jadi Malaysia mulai mencatat semula nilai R yang tinggi pada 7 September 2020, iaitu 1.7. Ini adalah susulan situasi peningkatan kes COVID-19 di negeri Kedah dan negeri Sabah pada ketika itu. Nilai R yang tinggi di kedua-dua negeri ini telah memberi kesan besar terhadap nilai R negara. Nilai R kemudian dia dilihat tidak stabil dan kekal melebihi 1. Gelombang ketiga wabak COVID-19 di Malaysia ini sememangnya lebih mencabar walaupun kita lebih bersedia daripada segi kapasiti dan tindakan kesihatan awam yang dijalankan. Nilai R pada permulaan gelombang ketiga iaitu pada 20 September 2020 adalah 2.2, iaitu R0 gelombang ketiga kita memula dengan 2.2. Tetapi dalam tempoh 4 minggu, ia telah pun diturunkan kepada 1.5. Jadi di antara 1.3 hingga 1.5. Ini bermakna setakat ini, usaha yang dijalankan telah berjaya mengelakkan daripada peningkatan kes secara mendadak seperti dalam graf unjuran ini, iaitu garis R iaitu bersamaan 2.2. Meskipun begitu, jika dilihat pada carta hafalan ini, iaitu jumlah kes positif COVID-19 yang dilaporkan setiap hari, didapati ianya masih mengikut unjuran nilai R iaitu 1.5. Dan oleh itu boleh dijangkakan kes harian COVID-19 masih akan meningkat tetapi bukan secara mendadak. Jadi kita telah pun maklumkan sebelum ni kita ada 3 senario, iaitu situasi yang pertama atau senario ataupun situasi yang pertama iaitu kalau R0 ataupun RT kekal dengan 2.5, 2.2, jadi kita akan melihat jangkitan tu kebolehjangkitan tu tinggi dan mungkin kita akan dapat kes lebih pada 1,000 kes seharian. Tapi kita dalam tempoh 2 minggu kita lihat iaitu sekarang ni kita berjaya memula dengan R0 iaitu 2.2, tapi sekarang ni
lebih kurang 1.3 hingga 1.5 dan jangkitan masih berlaku dalam komuniti tetapi pada kadar yang lebih landai kalau dibandingkan dengan RT ataupun R0 yang 2.2. Jadi apa yang kita kena laksanakan ialah untuk mengurangkan iaitu nilai R tu kurang daripada 1. Unjuran ini amat penting kerana ia menunjukkan bahawa masih terdapat ruang bagi kita untuk berusaha mengawal situasi gelombang ketiga. Segala usaha di kesihatan awam di lapangan mesti diteruskan dan dilipat gandakan. Yang kedua ialah kawalan pergerakan harus diperketatkan dan rakyat perlu membantu negara dengan duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, maka kita dapat mengawal jangkitan ataupun penularan COVID-19 dalam masyarakat. Rantaian jangkitan COVID-19 mesti diputuskan serta-merta, tetapi kita perlu berusaha untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Seperti yang disebut tadi, jika rantaian jangkitan dapat diputuskan, ianya akan mengawal penularan dan nilai R juga akan turun lebih rendah pada 1, sehingga kurang daripada 0.3. Dan dulu gelombang kedua kita berjaya bermula dengan R3.55, kita berjaya mengurangkan sehingga 0.3. Kerjasama semua pihak adalah amat diperlukan agar kita sekali lagi dapat melandaikan lengkung ini. Pendekatan perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan sebelum ini telah dapat melandaikan lengkung ini dengan cepat. Namun ianya juga telah memberi impak yang besar kepada ekonomi negara, iaitu ketika kita melaksanakan PKP. Bagi mengimbangi keadaan iaitu kesihatan dan juga ekonomi, pendekatan yang diambil kerajaan adalah dengan melaksanakan PKP bersyarat, iaitu tertumpu di beberapa buah negeri di mana masih ada pergerakan bagi sektor ekonomi namun tertakluk kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pendekatan ini diharap dapat mengawal penularan COVID-19 dan juga dapat melandaikan lengkung, meskipun ia mungkin mengambil sedikit masa untuk mencapainya. Oleh itu, Kementerian Kesihatan merayu semua pihak untuk memainkan peranan masing-masing dalam pada itu Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi lain akan menjalankan tugas dan masyarakat diminta terus memberikan sokongan dengan mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan. Duduklah di rumah sekiranya tiada urusan di luar. Dengan itu kita dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sekiranya terpaksa dan perlu keluar dari rumah atas urusan penting, masyarakat dipohon untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jangan kita beri ruang dan peluang kepada COVID-19 merebak dalam masyarakat kita seperti dalam perhimpunan, dalam majlis orang ramai dan sebagainya. Pastikan kita amalkan penjarakan iaitu kurang-kurangnya 1 meter dan kita amalkan pemakaian pelitup muka dan juga kita kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Jadi bantulah Kementerian Kesihatan untuk kita memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Jadi kalau kita lihat sekarang di dalam graf, iaitu yang pertama yang atas sekali, iaitu kita mula dengan R0 iaitu 2.2. Dan sekarang ni kalau kita tidak ada ambil tindakan kesihatan, maka kes akan semakin bertambah. Iaitu kalau kita lihat mungkin melebihi 1,000, 2,000, 3,000 hingga 31 Oktober mungkin kita akan mendapat 5,000 kes. Tapi yang kita lihat iaitu palang warna biru. Jadi kita nampak sekarang ni kes-kes yang telah dilaporkan setiap hari iaitu menjurus kepada unjuran iaitu RT kepada 1.5, iaitu di kalangan di antara 1.3 hingga 1.5. Jadi kita harap kita masih berperang dengan COVID-19 dan gelombang ketiga amat mencabar. Tetapi kita tak boleh berjaya kalau kita tidak ada kerjasama yang erat di antara masyarakat dengan Kementerian Kesihatan. Jadi kita kena pergiatkan lagi usaha kita iaitu tindakan kesihatan awam di lapangan
perketatkan kawalan sepadan, kawalan antara melintas daerah, dan juga kita pastikan bersasar melaksanakan PKPB, iaitu di Lembah Kelang dan juga di negeri Sabah. Jadi kita harap sekarang ini kalau boleh rakyat Malaysia kena sama-sama dengan kerajaan untuk pastikan kita dapat putuskan dan penularan jangkitan COVID-19 dalam masyarakat kita. Apa yang diperlukan hanya duduk di rumah. Itulah ayat yang kita gunakan pada bulan 3, bulan 4 dan bulan 5. Jadi dengan duduk di rumah, nescaya kita dapat putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jadi saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan. Silakan. Selamat petang ya Tan Sri. Tan Sri, adakah KKM membuat unjuran nilai R0 yang tertinggi mungkin akan dicapai berikutan kes harian meningkat? Terima kasih. Jadi ya betul, kalau kita lihat dari graf ni, kalau kita tidak mengambil tindakan pada permulaan iaitu 23 September, jadi maka kita akan lihat unjuran tu akan menurus iaitu mengikut unjuran pada 2.2, trajectory dia lah 2.2, maka kita sekarang ni mungkin kita akan dapat kes lebih pada 1,000 kes harian, iaitu 2,000 ataupun 3,000 kalau kita unjuran yang pertama. Tetapi sekarang ni kita dah laksanakan tindakan kesihatan, maka kita telah berjaya menurunkan dari R0 tu daripada 2.2 hingga sekarang ialah antara 1.5, dan yang kes tu kolom warna biru yang kita lihat sekarang ini ialah menjurus kepada unjuran 1.5. Berarti apa yang telah kita laksanakan dalam tempoh 4 minggu iaitu kawalan sempadan, kawalan melintas daerah, contoh di negeri Sabah, dan juga kawalan PKPB bersyarat di negeri Sabah. Jadi kita lihat kita dapat menurunkan daripada R0 ataupun RT iaitu 2.2 kepada 1.5. Jadi ini satu, tapi peperangan masih berlaku, kes masih meningkat, tetapi tidak secara mendadak, tetapi secara melandaikan. Jadi mungkin dengan melandaikan kita ada kemampuan untuk merawat pesakit-pesakit kita. Kalau kita lihat sekarang ni, kes yang dimasukkan ataupun dikesan setiap hari meningkat, iaitu tetapi kes yang pulih pun meningkat juga. Jadi itulah cara kita, kalau kes yang pulih setiap hari meningkat, kata dah 600 dan 700, jadi kita ada kapasiti di hospital dan juga kemampuan kita di pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah untuk menampung pesakit-pesakit kita. Jadi kita kena imbangi kes yang dikesan dan kes yang pulih. Yang itu yang pertama. Yang kedua, untuk menurunkan R0 ataupun RT kurang pada 1.5, jadi kita kena meningkatkan usaha tindakan kesihatan awam kita. Yang itu pertama. Yang kedua, kawalan sempadan kita. Yang ketiga, kita kena lihat bagaimana kita boleh mendapatkan kerjasama yang padu daripada masyarakat supaya duduk di rumah. Hanya mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi kita izinkan, tetapi mereka kena patuh kepada SOP. Sektor sosial, sektor pelajaran, kalau boleh duduk di rumah, terutamanya di negeri-negeri yang telah dikenal pasti, iaitu kita telah laksanakan, iaitu PKPB untuk negeri Sabah dan Lembah Kelang. Jadi dua negeri yang telah terlibat ni patuh kepada SOP dan kita boleh putuskan, iaitu membawa turun lagi anual. Yang itu pertama. Yang kedua, kita lihat jangkitan juga berlaku di tempat-tempat, contohnya di penjara. Jadi kita juga dalam gelombang kedua ada jangkitan berlaku di depo tahanan immigration. Jadi kita sepatutnya sekarang ni melindungi, iaitu depo-depo tahanan, sama ada di depo tahanan immigration ataupun depo tahanan IPD lockup, polis ataupun di penjara. Jadi ini tindakan kita. Jadi kita melindungi mereka yang telah dikurung dalam kawasan tertentu. Itu tindakan kedua kita. Jadi kalau kita boleh kurangkan jangkitan dalam penjara ataupun dalam depo tahanan immigration, kita boleh kurangkan kes. Dan kita lihat 25% daripada jangkitan ada dalam penjara. Dan kita pun risau dan bimbang kalau jangkitan dalam penjara dibawa oleh petugas-petugas di penjara ke dalam komuniti.
Jadi kita laksanakan PKPB ataupun tempoh di dalam penjara tersebut. Jadi kita kenal pasti penjara dan kita telah laksanakan. Yang itu yang kedua. Yang amat penting ialah untuk kita bekerjasama untuk memutuskan terus rantaian jangkitan COVID-19 dengan duduk di rumah. Itulah pesanan ringkas yang boleh kita utarakan untuk rakyat Malaysia patuh duduk di rumah. Kalau boleh, kita boleh putuskan jangkitan COVID-19. Dan jangka virus COVID-19 sudah ada dalam masyarakat. Jadi ada yang kita dengar jangkitan ini bermula di negeri Sabah. Tak semestinya bermula di negeri Sabah, tetapi di semenanjung pun sudah ada virus tersebut. Kalau kita lihat pada mutasi virus tersebut telah pun dikesan di Kedah, telah pun dikesan di Johor iaitu kluster Ulu Tiram dan juga telah dikesan di negeri Sabah. Jadi mutasi ini bermaksud keboleh jangkitan itu lebih tinggi. Jadi apa yang patut kita laksanakan ialah kalau kita duduk di rumah, kita tidak memberi peluang kepada virus itu untuk merebak. Kalau dalam tempoh seminggu, virus tidak jumpa mangsa yang kedua ataupun mangsa lain, maka virus itu akan mati. Jadi kita kalau boleh pastikan kita duduk di rumah dan boleh sama-sama kita turunkan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Assalamualaikum Tan Sri. Berdasarkan trend unjuran yang KKM lampirkan ni, mungkin kita tengok setiap hari kemungkinan kita nak capai ribuan kes tu ada. So mungkinkah KKM melihat dengan trend unjuran ni mungkin gelombang ketiga ni akan berlarutan sehingga awal tahun depan ataupun lebih mungkin pertengahan tahun depan dan sebagainya? Jadi kalau kita lihat pada graf ini iaitu sampai 31 Oktober 2020. Kalau kita mengikut unjuran 1.5, berarti kalau 31 Oktober, besar kemungkinan kita akan mencapai kes 1,300 ataupun 200 kes untuk seharian. Jadi inilah yang kita bimbang, tetapi kita kalau bekerjasama rakyat Malaysia bersepadu dengan Kementerian Kesihatan, nescaya kita boleh turunkan. Jadi kalau kita imbas kembali iaitu di gelombang kedua, apabila R0 yang kita mula dengan R0 3.5, berarti 100 orang akan menjangkiti 350 orang. Tetapi kita berjaya melandaikan hingga 0.3. Jadi tak mustahil untuk kita melaksanakan tugas kita untuk menurunkan lagi jangkitan kes dalam komuniti. Jadi sekarang ini tumpuan kita lebih bersasar iaitu pada negeri yang tertentu dan juga tindakan kita itu lebih bersasar juga. Jadi kalau boleh kita yang pertama lindungi iaitu kawasan-kawasan ataupun kumpulan-kumpulan yang berisiko. Contohnya kalau di pusat jagaan warga emas yang pertama, yang kedua tempat penjara dan sebagainya, dan tempat ketiga contohnya kalau komuniti contohnya rumah panjang dan sebagainya, mengelakkan orang luar masuk ke kawasan tersebut. Jadi tindakan-tindakan ini ialah untuk melindungi iaitu kumpulan-kumpulan ataupun kawasan-kawasan yang berisiko. Itu yang kita laksanakan. Jadi sekarang ni apa yang penting ialah bukan hanya untuk Kementerian Kesihatan ataupun pelbagai agensi yang bertindak, tetapi setiap individu ada tanggungjawab sosial untuk bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Tan Sri, tadi Tan Sri ada katakan bahawa kerajaan telah melaksanakan kawalan sepadan untuk mengawal penularan COVID-19 iaitu melaksanakan PKPB di beberapa buah negeri termasuk wilayah persekutuan. Cumanya kalau kita lihat ketika pelaksanaan PKPB pun aktiviti ekonomi dan juga sosial juga dibenarkan sesetengahnya. Contohnya baru-baru ini pembukaan gimnasium dibenarkan, lepas tu taman-taman awam dibenarkan. Adakah itu bermakna bahawa kegiatan sosial tidak akan mempengaruhi risiko penularan di negeri yang dilaksanakan PKPB? Keduanya adalah berkenaan dengan tadi Tan Sri ada katakan kita perlu untuk melindungi kawasan di depo tahanan imigresen, lock-up polis kerana 20% kes jangkitan COVID-19 daripada kawasan ini. Lindungi yang bagaimana itu Tan Sri? Sebab hampir setiap hari kita dengar ada je kes dari lock-up dan juga depo tahanan imigresen ini. Okey, terima kasih. Kalau kita lihat sekarang ni, mesej Kementerian Kesihatan kepada semua ialah duduk di rumah. Kalau terpaksa keluar, patuh pada SOP.
Jadi sekarang ni kementerian ingin mencadangkan untuk memperketatkan lagi iaitu PKPB iaitu bersyarat. Jadi kita perketatkan dan kita membenarkan sektor ekonomi saja. Jadi inilah tindakan-tindakan yang boleh kita laksanakan. Yang kedua yang kita lihat pada kawasan ataupun melindungi iaitu tempat-tempat ataupun kumpulan-kumpulan yang berisiko, kita perlu melihat kepada SOP. Bagaimana jangkitan tu boleh dibawa masuk penjara. Jadi SOP itu kita kena kaji semula dan pastikan mungkin bantuan tersebut tak keluar daripada penjara tetapi berjangkitan dibawa masuk jadi mungkin dibawa masuk oleh petugas ataupun bantuan dibawa keluar untuk sebutan kes dan sebagainya dan apabila dijangkiti dibawa balik ke tempat di penjara dan juga menjangkiti orang lain. Jadi mesti ada tempat untuk kita saring bantuan tersebut dan kita asingkan untuk tempoh 14 hari dan apabila lepas 14 hari tak ada jangkitan baru kita boleh benarkan bantuan tersebut yang baru campur dengan yang lama. So ada kita kena lihat kementerian akan duduk bersama dengan pihak penjara untuk melihatkan bagaimana kita perkemaskan dan memperketatkan SOP dalam penjara. Sebagaimana kita laksanakan untuk depo tahanan immigration dulu. Jadi kita dah ada model iaitu kita lihat kita dah ada pengalaman untuk melaksanakan di depo tahanan immigration. Kita akan guna pakai pengalaman kita untuk kita laksanakan di penjara dan di lock-up dan sebagainya. Hi, good afternoon, Dr. Noor Hisham. I would like to ask, where do you see the numbers of ARNOF in next 14 days? Since, does it possible to reduce the numbers during the CMCO period? Because some places has implemented CMCO policy. Thank you. Terima kasih. Sekarang saya jawab dalam bahasa Malaysia. Jadi kita mula dengan ARNOT 2.5. Jadi apa yang tindakan yang kita laksanakan untuk tempoh 3 minggu lepas telah berjaya menurunkan ARNOT daripada 2.2 kepada 1.5 walaupun dalam tempoh kita melaksanakan PKPB. Jadi kita boleh lagi menurunkan ARNOT daripada 1.5 kurang pada 1. Tak mustahil. Tetapi yang penting kita mesti ada kerjasama yang padu antara Kementerian Kesihatan dan kementerian yang lain dan juga orang ramai. Kalau orang ramai boleh patuh kepada duduk di rumah, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Tetapi kalau orang ramai terus ada majlis, ada perhimpunan dan perhimpunan itulah memberi peluang kepada virus tersebut untuk merebak. Jadi inilah yang mesej daripada Kementerian Kesihatan untuk kita sama-sama kita jaga kita. Jadi untuk memutuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kalau kita lihat sekarang ni, kita dalam RMCO ataupun PKPP sehingga 31 Disember. Tetapi mungkin kita leka dah ambil mudah seolah-olah kita dah kembali kepada kehidupan seharian yang normal. Jadi tak mematuhi kepada SOP. Jadi boleh kalau kita pertingkatkan lagi kepatuhan kita, mungkin kita boleh menurunkan ARNOT dan juga memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat, adakah pilihan raya menyumbang kepada isu peningkatan kes? Mungkin menyumbang sebab kita tidak patuh pada pilihan raya dan SOP yang telah kita ketengahkan. Kalau kita lihat pilihan raya di New Zealand boleh dijalankan dengan aman tanpa peningkatan kes. Kenapa? Kerana SOP dipatuhi. Jadi sekarang ni yang penting patuhi kepada SOP dan kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Dan kita lihat gelombang yang sebelum dan gelombang kedua dan gelombang ketiga lebih dahsyat daripada gelombang kedua. Dan ini juga dialami oleh negara-negara lain. Apabila mereka mendapat gelombang kedua lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Jadi kita jangkakan iaitu sekarang ni gelombang 3 lebih mencabar.
Tetapi walaupun kita lebih bersedia dari segi peralatan, dari segi tenaga manusia dan sebagainya, tetapi apa yang penting ialah kita kena kawal supaya jangkitan di dalam komuniti dapat dikurangkan. Jadi sekarang ni kalau kita lihat, kes mungkin meningkat, tetapi kes yang discharge juga meningkat. Jadi kita kena seimbangkan. Jadi maksudnya fasilitis kementerian masih boleh menampung pesakit-pesakit. Kalau kes hanya meningkat saja, tetapi kes yang pemulihan adalah kurang ataupun discharge adalah kurang, jadi mungkin ada kesesakan dan tidak mampu hospital-hospital dan juga pusat rawatan, pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah untuk menampung pesakit-pesakit. Setakat ini kita masih ada upayaan untuk menampung pesakit di hospital, terutamanya di Sabah, dan juga di pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah di negeri Sabah. Kita telah pertingkatkan daripada 19 ke 21 dan kita akan meningkatkan lagi lebih banyak lagi pusat kuarantin dan risiko rendah di negeri Sabah dan di negeri-negeri yang mungkin ada kekangan katil dan sebagainya. Okey, kalau tak ada lagi soalan, kita tamatkan di sini. Dan sekarang mesej Kementerian Kesihatan memang jelas untuk kita semua patuh kepada SOP dan duduk di rumah kalau tidak ada urusan di luar. Kalau ada di urusan penting di luar, pastikan kita patuh kepada SOP. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.